Science STAM lah. Dulu tak apply pun. Tapi nampak macam berkesan juga bila kita try untuk buat study group dalam satu group WhatsApp ni kan. Kita ambil lah 3-4 orang kawan kita. Kita sharing. Sekali kalau aku tak boleh masuk kelas, nanti tolong cover, tolong explain balik, tolong voice balik. Kat situ kita boleh dapat cara study yang berkesan lah kalau kita tak join kelas online. Okay. Okay. So Najiha share. Macam kita tahu Najiha dia dapat 11A kan. Memang susah jugalah macam yang kita tahu dia apa. Nak belajar dekat rumah kadang-kadang mak panggil buat kerja lain. So cara yang Najiha buat tadi macam mana? Okay, kita try buat study berkumpulan dalam WhatsApp. Kalau kita tak mampu buat study berkumpulan secara bersemuka, kita try buat group WhatsApp. Kira kalau kita tak faham, kita suruh minta kawan kita tu untuk cover kan. Untuk, kira kita voice lah, kita voice. Kita boleh explain kat kawan kita tu. Kalau kata dia tak mampu join kelas. Okay. So buat group WhatsApp kecil-kecil, lepas tu belajar cara minta tolong kawan explain ke belajar sama-sama study group dalam WhatsApp. So itu cara Najiha. Kalau cara kita sama Asma pula, okay sebelum tu saya nak pelajar tingkatan 5 yang lain ni. Saya nak buka sikit lah. Saya nak semua buat nota, hantar dekat saya sebelum malam ni yang mana paling kreatif, awak catat apa yang Asma dengan Najiha cakap, saya akan bagi hadiah misteri. Saya nak 5 orang je. Boleh Boleh ke tak? Kalau boleh angkat tangan. Boleh. Okay, saya nak awak catat apa yang awak dapat, siapa hantar kat saya malam ni yang mana saya rasa paling hantar, tulis tangan je. Saya tak nak awak type awak apa dalam WhatsApp tu tak mahu. Saya nak awak tulis tangan yang mana dia punya nota tu paling lengkap dan paling saya faham, saya akan bagi hadiah misteri. Tapi 5 orang je saya nak. Saya akan ambil 5 orang yang terkemas lah dia punya nota dan lengkap. Okey, seterusnya Asma, macam mana awak share cuba keputusan awak dan macam mana awak belajar? Okey, cikgu. Keputusan saya dapat 9A kan. Saya dapat 1 je A+, bahasa sains. Lepas tu 7A, subjek dini saya A Usuluddin, bahasa Arab, manhaj adab dengan adab. Kalau manhaj saya dapat A-. Lepas tu subjek akademik kebanyakannya saya A je. Lepas tu macam mana saya belajar PMTKP, macam Nadia cakap, saya tak adalah join sangat kelas online ni macam sebab sekalian rumah saya kan internet slow. Jadi saya minta bantuan sepupu saya, macam setiap hujung minggu saya akan pergi rumah sepupu saya untuk belajar subjek akademik. Macam walaupun macam Kak Asma tak join sangat kelas, macam ada join tapi taklah banyak sangat, macam sebab internet saya kan slow. Jadi saya macam lagi-lagi subjek matematik saya tak faham apa yang cikgu ajak kan. Sebab kan online payah sikit nak faham subjek mat. So saya ambil inisiatif lain, saya pergi rumah sepupu saya tanya macam ni subjek tu, subjek ni. Selain tu hujung minggu juga Kak Asma selalu join Telegram. Channel tak ingat sangat channel dia. Dekat situ Kak Asma selalu join quiz untuk subjek dini. Jadi apa yang Kak Asma hafal, Kak Asma buat quiz tu dan Kak Asma akan ulang balik lah sebab quiz tu macam membantu balik apa yang Kak Asma hafal lah. Dalam macam itu subjek dini lah. Kalau macam subjek akademik macam BM, sejarah, BM dengan perniagaan, Kak Asma buat nota writing. Apa yang Kak Asma buat tu Kak Asma baca, itulah. Macam kebalikannya Kak Asma tengok dekat Telegram. Subjek tu nanti dulu. Dengan Kak Asma minta tolong sepupu lah. Subjek tu nanti dulu. Terus keseluruhan. Subjek tu nanti dulu. Okay.
Boleh Aha. Okey. Okay, cikgu. Boleh. Kebanyakannya Kak Asma belajar dekat sepupu Kak Asma lah subjek-subjek ni. Sebab Kak Asma macam internet tak laju sangat, jadi Kak Asma buat cara lain. Apa nama sepupu pun ambil package dini juga ke? Tak, sepupu saya ambil ekonomi. Oh, jadi Account. subjek teras je lah awak belajar study group dengan dia. Saya study group dengan dia. Oh, okey, faham. Okey, yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, kiranya Asma ni dia ada masalah internet sikit. Dia bukan selalulah join kelas online ni. Sebab tapi macam mana dia atasi dia, hujung minggu dia pergi belajar dengan sepupu dia. Lepas tu Tak ada, tapi ada juga saya apa dia? betul cikgu. Okey, ni pun macam slow juga internet Asmanya. Okey, seterusnya kita kembali balik kepada Najiha untuk soalan sekarang ni saya nak tanya, waktu awak belajar musim PKP ni, awak ada kemudahan yang lengkap ke? Najiha? Hello Najiha? Awak ada kemudahan yang lengkap ke awak belajar dekat PKP ni? Sepanjang PKP? Okey, kemudahan yang lengkap tu alhamdulillah dekat rumah line saya laju. Lepas tu saya pun ada full CD, ada printer, alhamdulillah lah cikgu lengkap. Okey, Najiha lengkap lah. Jadi bagi awak tak susah lah untuk awak belajar? Tak. Okey. So saya nak tanya, macam mana awak motivasi nak belajar musim PKP? Macam kita kalau duduk rumah ni susah tau kita nak belajar. Macam mana awak motivasi nak bangun pagi-pagi tanpa macam kalau macam kita pergi sekolah kita tahulah pukul 7.30 awak dah kena pergi sekolah. Yang ni awak nak kena bangun sendiri, nak ada semangat nak buka Google Meet nak join kelas. Macam mana awak dapat semangat tu? Motivasi awak. Okey, untuk soalan cikgu, macam mana saya dapat motivasi time PKP ni? Okey, saya try ambil macam saya ambil side positif lah. Saya try kata, mungkin kalau belajar dekat rumah ni cara dia lagi just santai. Okay, jadi saya cari ruang dekat rumah saya yang mana saya boleh belajar dengan tenang. Jadi kita sediakan meja, tu dengan telefon semua dengan buku. Kiranya saya sendiri ciptakan satu ruang untuk saya boleh join kelas tu. Macam ruang yang tenang kat dalam rumah. Lepas tu saya juga try cari macam mana inisiatif untuk saya belajar. Saya ambil, kalau PKP ni dia macam ada beberapa peluang untuk saya bukakan lagi subjek yang saya lemah. Okay, sebagai contoh lah cikgu macam kalau duduk asrama tak boleh bawa phone, tak boleh pegang phone. Tapi bila saya duduk rumah, saya perasan yang sebenarnya banyak kemudahan bila saya ada telefon lah. Contohnya kalau contoh macam subjek sejarah, kalau macam dulu Cikgu Shima akan bagi link YouTube kat kami, suruh kami tengok. Ada seorang cikgu ni, Cikgu Yusof. Kira kat situ bila kita belajar tengok YouTube, selalu kan kita tengok YouTube ni kita tengok hiburan kan. Tapi bila saya try aplikasikan, tak apalah tengok YouTube ni, try cari benda-benda untuk belajar subjek. So kat situ dia akan jadi macam kita tukar benda yang selalu kita buat, tapi kita tukarkan dengan benda-benda yang melibatkan pembelajaran tu. Kita gunakan aplikasi YouTube untuk kita tengok subjek. Saya sendiri cari macam mana untuk saya belajar. Saya gunakan YouTube ni kelebihan lah untuk saya dapatkan ilmu-ilmu. Contoh kalau macam cikgu tak faham, saya terus refer untuk tengok YouTube. Macam tu cikgu. Jadi caranya pertama sekali awak sediakan kawasan belajar dan awak setuju dengan phone ni dapat bantu awak lebih mudah lah sebab awak boleh tengok YouTube, kalau tak faham boleh tengok balik YouTube macam tu kan. Okay. Kalau Asma pula macam mana?
Asma ada kemudahan yang lengkap ke? Tadi Asma cerita dia tak ada, internet dia pun tak laju, tapi dari segi yang lain tu Asma lengkap ke? Lepas tu macam mana Asma nak motivasikan diri untuk belajar musim PKP ni? Hello Asma, ada lagi ke bersama kita? Hello? Okey, Asma tak nampak. Tu dia cikgu. Okey, dah masuk dah. Okey, yang lain kalau ada apa-apa boleh komen dekat ni. Okey, Asma dengar tak soalan saya tadi? Nak saya ulang ke? Okey, macam ni. Motivasi diri saya. Tak apa cikgu, Okey, saya betul. dengar. Okey, Okey. macam mana saya motivasi diri saya? Saya macam manager juga. Saya akan sediakan satu ruang untuk saya belajar. Lepas tu saya dekat ruang saya tu saya tampal kertas-kertas yang target saya. Lepas tu gambar mak ayah saya. Lepas tu saya letak apa yang saya nak dekat ruang saya belajar tu lah. Supaya saya dapat motivasikan diri saya capai apa yang saya nak tu. Lepas tu kan saya lain slow sikit kan. Jadi saya tak tengok YouTube. Jadi kalau apa-apa bahan saya akan cari dekat Telegram. Lepas tu saya akan print nota-nota yang dekat Telegram tu. Okey. Okay, lepas tu kalau macam ni saya nak motivasikan diri saya untuk join kelas. Saya selalu kalau macam pagi-pagi tu saya akan fikir positif lah. Saya akan bangun awal, macam saya akan ingatkan diri saya untuk join kelas tu. Macam tu. Okey, pertama cara awak tampal gambar mak ayah awak dengan kata-kata motivasi, betul ke? Hello, dengar tak? Okey. Kedua, Betul. okey, lepas tu cara dia ada Asma ni ada masalah. Apa dia? Okey, Asma ada masalah jaringan internet. Macam mana dia buat? Dia print apa yang ada nota ada dalam Telegram tu. Jadi mungkin ni bagi siapa yang ada masalah internet boleh gunakan juga cara macam ni. Okey? Okey, yang seterusnya kita pergi pula macam mana awak menghafal subjek-subjek menghafal. Okey, kita pergi dekat Najihah dulu. Najihah ada ke? Cuba share dengan adik-adik awak ni macam mana awak belajar untuk subjek yang menghafal. Macam kita tahu kan memang banyak dini ni memang banyak subjek menghafal. Jadi macam mana awak menghafal? Okey, kalau cara menghafal ni cikgu, kalau macam saya sendiri, saya first kita cari masa untuk kita menghafal. Sebenarnya masa yang waktu bila yang kita sesuai untuk menghafal. Setiap orang dia lain-lain. Ada setengah dia suka hafal waktu pagi, ada setengah dia hafal pada waktu malam. Dan kalau ada yang berkebolehan ni, dia boleh menghafal pada waktu petang. Jadi apa yang saya buat dulu kalau kat asrama, waktu break petang tu saya akan siapkan homework ataupun saya akan study subjek akademik. Dan waktu malam tu memang saya akan khususkan untuk subjek menghafal. Ya, macam saya bila scan akademik petang, subjek ini untuk malam. Okay. Lepas tu cara menghafal lagi, saya suka menghafal awal. Maksudnya macam bila saya dah habis belajar subjek tu, saya suka terus hafal. Supaya saya macam tak nak kelar kabut waktu nak dekat periksa tu. Ya, saya akan start menghafal pada waktu malam. Jadi malam tu saya akan menghafal je. Ya, tapi waktu menghafalnya dia berbeza lah tiap orang. Ada orang dia suka bangkit jam mulai, dia akan suka menghafal. Tapi try untuk cari waktu bila kita senang menghafal dan lebih mudah untuk kalau kita boleh menghafal pada awal sebelum peperiksaan. So kalau situasi pandemik sekarang ni, kalau cara saya menghafal lebih mudah, saya hafal dekat telefon. Macam saya cakap, saya try cari inisiatif macam mana saya nak suka belajar kat rumah
macam saya ni, saya suka menghadap phone cikgu, saya suka online. Jadi saya try buat, saya download PDF, saya cek diri dan saya hafal dekat phone. Itulah yang saya jumpa cara menghafal online. Kiranya cara awak hafal, ada masa petang awak buat akademik, malam awak hafal. Itu kalau dekat asrama, kalau dekat rumah ni macam mana? Kalau ada gangguan lain ni, macam kadang-kadang ada adik ke gangguan awak nak hafal, macam mana awak buat? Itulah cikgu, saya mengakulah kalau time situasi pandemik ni, subjek hafalan ni dia macam memang jadi lagi susah lah sebab dia nak kena cari orang kata persekitaran yang tenang. Itulah kalau macam jenis saya nak menghafal sesuatu subjek tu, saya kena suasana yang tenang, tak boleh bising. So saya kena usaha juga untuk cari situasi yang tenang dan pada waktu yang okey, macam pagi ke malam ke, untuk saya menghafal. Saya kena cari juga ruang ketenangan tu. Tak kisah dekat dalam bilik ke, tapi jauh daripada bising. Itulah. So awak elakkan gangguan awak dengan cari waktu yang orang tak kacau awak dengan kawasan yang sesuai nak hafal. Okay, kalau kita sama, Asma pula macam mana? Kalau saya pula cikgu, saya macam Najihah juga. Pagi, waktu petang saya akan siapkan akademik, waktu malam saya akan hafal. Tapi kalau waktu pandemik ni, saya selalu hafal sebelum tidur. Jadi waktu tu saya jenis suka tidur lambat. Jadi waktu tu tenang lah, macam ramai orang yang dah tidur. Jadi saya hafal waktu tu sebab tak ada banyak gangguan sangat. Kalau macam kalau saya bangun awal, saya akan hafal juga waktu pagi-pagi tu. Ikut keadaan lah. Jenis saya jenis yang boleh je hafal kalau ada gangguan macam bising ke, saya boleh skip masuk time tu. Tapi kurang lah dan saya juga perlukan ketenangan dulu lah kalau nak hafal. Jadi kalau musim macam mana awak nak dapatkan ketenangan tu? Dekat rumah, kalau dekat rumah? Saya akan hafal sebelum saya tidur lah. Maksudnya sebelum saya tidur, saya jenis suka tidur lambat. Jadi waktu tu situasi akan tenang lah. Okay, faham. So awak akan sebelum tidur lah. Time tu adik-beradik awak tak ada lah dekat keliling awak? Tak ada. Okay. So kita balik soalan seterusnya. Macam kita tahu tadi pun Najihah ada cakap matematik ni dia susah nak belajar kan. Macam kita tahulah, kita sendiri faham kena ada cikgu ajar ni. Jadi Najihah, macam mana awak belajar subjek matematik dekat rumah? Okay, cara saya belajar subjek matematik kat rumah cikgu. Okay, memang itulah saya pun terima macam pandangan daripada kawan-kawan juga kan. Bagi dia pun macam banyak-banyak subjek yang paling susah nak belajar kat rumah adalah subjek matematik. So kalau macam dalam kelas pun kalau cikgu buat Google Meet, cikgu akan tulis kat whiteboard kan. Jadi benda apa yang saya buat, macam kerja sendiri, kerja share seorang tutor ni lah. Nama dia Tutor Syah. Yang tu favourite cikgu matematik kami dekat YouTube lah cikgu. Ataupun ada lagi cikgu matematik TikTok, cikgu Debbie kan. Apa yang saya try buat, kalau contoh macam saya cakap, saya jiwa YouTube sikit cikgu kan kalau nak cari bahan ni. Jadi apa yang saya buat, saya try cari subjek ataupun subtopik lah yang mana saya tak faham ataupun saya kurang faham. Saya try tengok kat YouTube, saya tengok berulang kali dan sampai saya faham. Selagi saya tak faham, saya akan ulang. Dan saya try aplikasikan benda tu dalam latihan. Okay, faham. So awak tengok YouTube tu banyak kali, lepas tu awak buat latihan lah. Okay. Ada lagi satu cikgu. Okay. Macam cikgu Debbie kot tak silap saya dekat TikTok. Dia akan ada ajar macam cara jawab soalan dengan pantas. So lepas tu kira video-video macam tu pun macam bagi manfaat kat saya jugalah. Oh, so ada YouTube, ada TikTok. Awak kena share ID lah dekat adik-adik awak nanti. Bagi mereka pula tengok. Okay, jadi ni saya nak pesan dekat pelajar Form 5 ni. Macam mana teruk pun awak, subjek matematik kena skor C ke atas
C ke atas awak kena score. Sebab apa? Kebanyakan program dekat universiti dia nak C ke atas dia punya matematik tu. Kalau tak, banyak program tak keluar. Tapi lain pula subjek agama. Kalau subjek agama ni bahasa Arab awak kena C ke atas. Kalau tak, program agama awak bye-bye lah. Okay, boleh? Okay, yang seterusnya Asmah, macam mana boleh share sikit macam soalan yang sama, macam mana awak belajar subjek matematik? Awak matematik awak berapa? Saya pun dah lupa dah. A. Matematik awak A, okay. Jadi cuba awak share sikit macam mana awak belajar matematik. Saya kena banyak buat latihan dan saya kena faham satu tajuk tu. Kalau saya tak faham, saya macam payah sikit lah nak buat latihan. Macam Najah cakap juga, kalau matematik ni kalau kelas online macam payah sikit nak faham. Sebab dia macam memerlukan kefahaman yang tinggi lah matematik ni kan. Jadi saya akan download PDF dekat Telegram. Set soalan MRSM tak punya SPP. Kemudian saya akan apa yang saya tak dapat tu saya selalu tanya sepupu saya. Macam kalau dekat IG saya tengok dekat MC Plus punya IG. Cara diorang buat latihan matematik. Dekat mana? MC Plus. Oh. Dekat IG. Okay. Instagram lah ya? Okay. So saya rasa Najihah dengan Asmah ni kena share lah idea apa yang bermanfaat setiap subjek. Jadi mungkin adik-adik awak ni boleh tahulah. Macam share lah sikit mana yang tak tahu tu boleh tahu kan. Masing-masing belajar ikut video yang ada dekat sosial media lah. Jadi sekarang mungkin dari situ boleh buat lagi faham. Lagi satu kan, matematik ni memang awak kena buat latihan banyak lah. Awak kena drill. Maknanya latihan banyak ni baru dia lekat dalam otak. Ini saya share pengalaman saya sendiri lah. Saya dulu selalu fail matematik. Waktu tingkatan 1, 2 memang fail matematik. Tingkatan 3 saya start selalu buat latihan. Petang je buat latihan soalan yang bentuk yang sama tau. Dan lama-lama benda tu dah memang sebab tingkatan dah macam dah mudah kita nak kira sebab kita dah faham konsep. Jadi matematik ni awak kena buat latihan. Okay jadi kita akan pergi soalan seterusnya. Okay. Apa yang Najihah buat sebelum nak periksa esok dia? Okay. Kiranya cikgu kalau saya terus bagi macam mana time saya nak masuk dewan exam boleh cikgu? Boleh. Okay, dia macam ni. Time SPM, dia jadual dia macam kira kita banyak ruang tau. Dia tak macam trial. Kalau trial tu sehari berapa subjek kan. Tapi kiranya kalau kita dah tahu SPM ni dia punya jadual macam selama 3 hari subjek tu kan. Dia macam banyak masa. Jadi apa yang kita kena buat, kita susun strategi peperiksaan. Ni apa yang saya try buat lah cikgu. Sebelum saya nak periksa, saya akan susun strategi peperiksaan. Okay, kalau kita dengar tarikh peperiksaan tu, kita terus atur. Okay, contoh ada 3 minggu, saya akan gunakan 1 minggu first tu sebelum periksa untuk menghafal. Okay, minggu tu saya habiskan dengan hafalan. Dan minggu kedua nak menuju periksa tu, saya akan terus dengan subjek-subjek akademik. Dan minggu yang ketiga tu saya akan try untuk balancekan dua-dua macam menghafal dan juga subjek akademik. Okay, kalau esoknya nak periksa tu, saya banyak inilah, saya try buat yang lebih baik. Kalau saya tak faham, saya try tanya kawan. Saya study macam saya cikgu kan, macam dapatkan rehat yang cukup. Kira jangan ikut orang juga kan. Kalau macam kami tak boleh tidur lambat sangat. Kalau nak kata kami ni bangkit terlalu awal pagi pun tak sangat. Selalu kawan-kawan ada yang study pukul 4. Saya tak, saya selalu macam time nak kena bangun kat asrama baru saya bangun. Okay, dan yang paling penting time nak masuk dewan exam tu, apa yang saya try buat, saya niatkan dalam hati doa yang selalu saya amalkan, semoga Allah memberkati ilmu yang Allah pinjamkan dekat saya sebab saya takut saya jadi mental block.
Kalau macam kita dah baca banyak-banyak tapi dalam exam kita jadi mental block. Alhamdulillah lah. Saya tak jadi lagi mental block time SPM hari tu. So untuk kita elokkan mental block dalam periksa, sebelum nak masuk exam tu kita ambil 5 minit untuk tenangkan diri. Sebenarnya jangan tengok buku dah. Kita macam tawakal lah time tu. Ambil 5 minit untuk tenangkan diri. Sebab time fasa tu lah kita akan tengok kawan-kawan semua macam sibuk dengan doktor last minute semua kan. Tu je chill je. Sebab takut macam kita gemuruh sangat nanti kita akan jadi mental block. Kita lupa semua. So kita kena tenangkan diri, cool down, ambil masa 5 minit sebelum masuk dewan exam. Okay, cikgu. Okey, terima kasih Najihah. Kita pergi dekat Asma pula sebab masanya nak dekat habis ni lagi soalannya banyak lagi, tak belum campur Q&A. Jadi Asma, macam mana awak buat kalau esoknya awak nak periksa? Apa yang awak lakukan? Persediaan awak peperiksaan untuk menghadapi peperiksaan dalam minggu-minggu terakhir lah macam tu. Hello Asma? Dengar tak? Hello Asma, hello. Okey, Asma tak dengar, Asma macam tak ada. Ada. Okay. Saya pun macam Najihah, saya akan susun strategi sebelum macam kan kita akan dapat tarikh peperiksaan kan. Jadi saya akan susun strategi saya dengan minggu first tu saya buat apa, minggu second, minggu ketiga tu. Macam Najihah juga, saya akan hafal minggu first tu supaya nanti nak dekat exam saya tak hafal banyak dalam. Lepas tu jenis saya kalau esok tu nak exam, hari ni saya akan habiskan baca semua bab satu buku tu. Baca sekali lalu je. Dan saya selalu doa lah yang ya Allah berikanlah saya petunjuk dan gerakkan hati saya untuk membaca tajuk-tajuk yang akan keluar dalam peperiksaan. Maksudnya kan saya baca satu buku kan. Jadi yang mana yang saya rasa macam saya nak fokus sangat bab tu, saya akan fokus. Sebab saya macam saya minta sangat semoga Allah gerakkan hati saya lah untuk baca tajuk yang akan keluar dalam peperiksaan tu. Lepas tu jenis subjek dini pula memang saya akan hafal awal lah. Lepas tu dan waktu nak dekat exam dini tu, saya akan push diri saya untuk hafal yang saya hafal tu. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Saya nak awak share sikit macam mana awak belajar subjek bahasa Inggeris. Sebab kenapa saya minta awak share, sebab bahasa Inggeris ni pelajar kita ada ramai sangat dapat D. Jadi saya nak awak share macam mana Najihah awak dapat A dalam bahasa Inggeris. Okay, kami jujur. Kami bukannya seorang student yang pandai bahasa Inggeris dan sampai sekarang bahasa Inggeris pun masih merangkak. Yang dapat time periksa tu maybe orang kata mesti lah kan. Okay, sebenarnya bermula masa kami form 4. Okay, masa kami PT3 pun BI kami biasa-biasa je dapat B. Cuma masa form 4 tu, result okay AA. Tapi tengok dekat BI dapat C. Kiranya masa form 4 tu result saya BI masih C. Jadi sampailah saya terfikir, kenapa kalau subjek lain saya boleh pulun, BI saya tak boleh pulun sebab saya ni BI saya kurang sikit daripada sekolah rendah. Lepas tu apa yang saya try buat, cuti nak masuk form 5 tu, saya try habiskan masa saya dengan study bahasa Inggeris. Jadi macam kita kena cari titik kelemahan kita dekat mana dalam satu mata pelajaran tu. Dan saya tengok BI lah antara subjek saya paling lemah. Okay, antara tips yang saya buat, saya try follow Instagram yang ada poetry BI. Contohnya macam ada poem-poem BI, macam kata-kata BI. Saya banyak follow Instagram tu lah. Ataupun Instagram belajar bahasa Inggeris. Okay, lepas tu apa yang saya buat, saya tak tahu cara ni berkesan untuk orang lain ke tak. Saya dah beli satu buku karangan. Okay, saya pergi dekat kedai buku, saya akan cari satu buku karangan BI yang mana dia punya bahasa Inggeris tu tak terlalu susah dan tak terlalu mudah. Sebab saya tengok juga ada buku karangan kawan saya ada yang susah. Dia punya vocab tu ada yang kadang mudah juga.
Okay, jadi saya cari yang tara-tara sederhana. Dan apa yang saya buat dengan buku tu, memang buku tu jadi buku BI kesayangan saya akan baca karangan tu sampai habis satu buku. Memang saya try untuk habiskan. Dan buku tu buku saya, jadi saya akan highlight macam mana ayat-ayat yang saya boleh guna untuk essay. Sebab essay ni dia terbahagi kepada dua tau. Dia ada faktual dengan naratif. Okay, dekat sini baru saya nampak lah masa saya form 5. Sebenarnya kita ni kecenderungan kita untuk menulis essay jenis macam mana? Naratif ataupun faktual. Kalau kita lebih kepada faktual, dan kita try cari macam mana ayat-ayat karangan yang sesuai untuk faktual, dia punya penanda wacana. Masa form 4 saya tak guna pun penanda wacana. Naik form 5 baru saya start untuk belajar penanda wacana ni. Lepas tu ada macam kawan saya yang jenis suka karangan naratif, karangan jenis cerita. Okay, dia pun suka pilih karangan naratif yang periksa. Macam saya tak biasa guna lagi karangan naratif. Saya teruskan dengan faktual sampai saya SPM betul, saya pilih karangan fakta. Dia ikut kita punya keselesaan. Jenis karangan mana yang kita mampu untuk buat. Kalau kita mampu dua-dua, just go on je. Okay. Asma pula, macam mana Asma belajar bahasa Inggeris? Hello Asma. Macam mana Asma belajar bahasa Inggeris? Kalau bahasa Inggeris, saya jenis macam Najah cakap, kita kena tahu apa yang hai cikgu. Apa dia? Kalau saya bahasa Inggeris, saya akan macam Najah juga, kita kena tahu apa kita cenderung belah mana, ke faktual ke naratif. Kalau macam saya, Hello, tak dengar lagi. Dia kita macam saya jenis suka buat karangan naratif. Tapi markah exam saya naratif tu lebih rendah daripada faktual. Jadi sebenarnya kita kena tengok walaupun kita minat naratif, tapi dekat mana yang lebih markah kita makin lagi tinggi. Jadi kalau kita dah tengok faktual kita paling tinggi, so kita kena cuba untuk buat faktual tu dan kita akan tambahkan lagi vocab dia. Maknanya kena tengok markah yang lebih tinggi lah tips awak ni. Betul ke Asma? Okay, Asma ni line dia problem sikit. Okay, tak apa. Okay, soalan seterusnya. Sebelum kita buka soalan dekat pelajar tingkatan 5 lain untuk tanya, saya nak tanya dekat Najihah, apa doa atau amalan yang awak amalkan untuk bagi mudah belajar dan terima ilmu? Tadi awak ada share satu doa, tapi mungkin ada doa-doa lain atau amalan lain yang awak buat untuk mudahkan awak belajar. Boleh share dengan doa? Okay, macam yang saya terlibat tu doa lepas doa masa sujud takhir tu lah bagi saya yang paling mujarab kan cikgu kan. Ini macam sujud takhir tu kita minta Allah jadikan kita lebih faham akan ilmu. Dan paling penting lah bagi saya, kita minta ilmu yang kita belajar tu diberkati. Sebab kalau kata kita belajar pun tapi kalau kata ilmu tu tak berkat, kita susah takut kita jadi mental block tak SPM sebab apa-apa je boleh jadi dengan kuasa Allah kan. Jadi apa yang amalan saya try buat, kita try cari jaga orang kata sumber keberkatan kita. Macam ibu ayah, cikgu-cikgu, kita kena jaga adab kita dengan sumber mana yang kita boleh dapat keberkatan tu. Okay, lepas tu antara amalan lain yang saya tengok yang kawan-kawan selalu buat, ada yang suka buat, ada yang suka qiyamul lail. Macam saya suka solat sunat subuh sebelum, solat 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh kan. Okay, dalam sujud tu, saya minta lah semoga hari ni Allah memberikan kefahaman dan Allah memudahkan urusan saya untuk belajar. Dan kita niatkan kita belajar tu bukannya untuk periksa saja. Kita niatkan belajar tu untuk ilmu tu untuk kebaikan kita diri sendiri. Okay. Lepas tu kalau doa yang selalu saya amalkan, doa dekat bilik study pre-ekspuri tu lah.
Kalau nak try minta doa tu, try minta kat kawan-kawan yang pernah asrama perempuan. Ada doa tu, Ustaz Azmi share. Awak tak ingat lah doanya? Saya keliru. Allahumma fazli indaka ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, okey, tak apa. Nanti balik asrama budak Asmuri boleh tolong tangkapkan gambar. Okey. Yang seterusnya Asma ada dekat ni. Asma ada lagi tak? Saya tak rasa. Asma ada lagi tak? Ada cikgu, ada. Okey. Asma boleh share Ada. apa Asma punya amalan ni? Doa dan amalan yang Asma lakukan? Kalau saya setiap kali sujud terakhir dalam solat, saya akan baca Rabbi zidni ilma. Ya Allah Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Macam memang setiap kali semayang kami akan buat. Daripada situ juga kami amalkan benda ni daripada form 3 kot. Lepas kami amalkan tu kan, kami makin jadi macam dalam exam tu macam boleh jawab apa semualah sebab masa doa tu kan, ya Allah tambahkanlah ilmuku kan. Lepas tu selain tu juga kami selalu doa dalam sujud terakhir juga, ya Allah ingatkanlah ingatanku dan hindarlah aku dah lupa apa yang pernah aku pelajari dan apa yang telah aku hafal. Dari situ kami doa sungguh-sungguh supaya Allah tak akan lupa apa yang kami hafal selama ni. Okay, macam kalau boleh setiap hari solat duha. Sebab rezeki tu semua datang daripada solat duha tu lah. Okey. Lepas tu kami juga mohon juga dekat Allah yang semoga Allah memberkati apa yang telah kami belajar. Okey, Asma dengan Najiha dah share dia punya tip ataupun amalan. Jadi sebelum saya ada lagi masa lebih kurang 10 minit. Kalau siapa ada soalan boleh angkat tangan dan awak boleh, saya sebut nama awak boleh tanya ya. Boleh ke macam tu? Siapa ada soalan boleh tolong ni angkat tangan. Ada ke? Tak ada soalan? Siapa ada soalan boleh, kalau malu nak tanya. Okey. Siapa ni? Zulfa. Zulfa ada soalan ke? Boleh tanya terus dekat nak tanya siapa? Kak Najiha ke nak tanya dekat Asma? Boleh tanya terus Zulfa. Nak tanya dua-dua. Okey. Kak Najiha dengan Kak Asma. Macam mana jadual seharian Kak Asma dengan Kak Najiha uruskan masa dekat rumah ni kan? Macam mana Kak Asma dengan Kak Najiha uruskan dalam sehari tu? Macam mana nak buat masa belajar, lepas tu masa dengan family, masa hafal, macam mana? Okay, Najiha dengar ke soalan dia? Okey, dengar cikgu. Okey cikgu. Okey, kalau nak cakap pasal jadual belajar ni, okey, saya antara orang yang jarang ikut jadual belajar. So saya cuma akan plan semua tu dalam itulah saya akan plan macam tu je lah. Jadi macam saya akan hafal, okay, contoh macam Zulfa kan kan. Okay, macam petang tu kami akan buat subjek akademik dan malam kami akan fokuskan untuk subjek DD. Tu je apa yang kami terlibat. Kira macam kalau macam contoh petang-petang tu hampa free, okay, hampa try buat nota ataupun hampa buat homework akademik. So malam tu kita ni, sebab malam ni suasana kadang dia lebih tenang kan. Otak kita pun segar waktu malam. Jadi waktu malam tu try untuk kita fokus macam menghafal subjek dini ke ataupun kita dengar dekat YouTube kan. Kau ada cikgu-cikgu apa kaza tentang subjek dini ni. Tu je apa kalau saya belajar lah cikgu. Okay. So Asma macam mana? Awak ada jadual ke Asma? Hello Asma, awak ada jadual ke? Hello, okay Asma, kita macam tak ada line je. Hello? Asma dengar ke? Okay, Asma tak dengar. Tak apa, kita buka soalan seterusnya. Siapa nak tanya boleh ni angkat tangan.
Siapa tadi yang siapa angkat tangan ni? Tak nampak. Angkat tangan lagi sekali. Ni Izian. Okey, Izian ada soalan? Boleh tanya terus? Kalau untuk BI, kalau untuk essay kan beli buku untuk karangan tu. Kalau dari segi grammar tu? Okey. Okay, kalau dari segi grammar, okay, macam grammar ni kami follow, okay, kalau contoh macam Teacher Liza dia akan dekat-dekat nak periksa tu teacher akan bagi tahu macam banyaklah tentang kesilapan belajar dalam peperiksaan, grammar, essay semua ni. Okay, selalu kalau grammar ni kami banyak follow dekat Instagram. Instagram tu apa boleh tengok learn English ke ataupun English with Cikgu Sheila ke. Banyak apa boleh tengok dekat Instagram. Kadang dia bagi dalam bentuk gambar kan. Dalam bentuk gambar ni dia macam lagi mudah untuk kita nampak di sini macam ni. Kiranya hampa terus cari satu saluran macam mana hampa boleh dapatkan ilmu pasal grammar ni. Kalau macam kami, kalau kami tak faham something grammar tu, kami suka direct tanya teacher ataupun tanya dekat kawan yang macam kawan yang hebat BI ni. Okay. So kalau ni Asma, dah kembali ke Asma? Dah cikgu. Okay, Asma dah ada. Okay. Apa soalan tadi? Okay, ada dua soalan. Pertama, soalan yang tak terjawab, macam awak boleh share tak jadual awak? Jadual awak sehari awak belajar. Yang kedua, tadi macam yang Najihah share pasal belajar bahasa Inggeris daripada karangan. Kalau grammar macam mana? Okay, ada dua soalan. Awak boleh jawab dua-dua. Kalau selalu masa saya belajar, saya pagi itu kan akan ada kelas online. Jadi saya akan join kelas tu yang mana saya mampu. Lepas tu saya selalu akan study petang tu lepas Zuhur. Lepas tu lepas asar tu saya selalu spend time dengan family saya. Lepas tu malam tu lepas maghrib tu saya selalu spend time dengan family. Dan lepas isyak tu saya sekali baru saya study untuk menghafal dini lah. Kalau jadual seharian saya akan buat macam tu. Kalau macam grammar pula, saya selalu tengok dekat Telegram juga dengan saya sekali saya tengok video juga macam grammar ni. Saya sekali saya tanya dekat kawan saya juga tentang grammar. Okay. So, okay, next. Ada soalan lagi? Boleh angkat tangan, last soalan. Siapa ada? Oh, okay. Hakimi ada soalan. Boleh tanya terus? Okey, saya nak tanya macam mana untuk mahir qawaid dengan latihan dengan karangan bahasa Arab? Okay, Najihah boleh jawab dulu. Okay, qawaid kan dalam banyak subjek kajian minat bahasa Arab lah kan. Okay, kalau qawaid ni, kalau kata okay, kalau kata hampa dah habis syllabus, hampa try untuk buat nota qawaid ni. Kira qawaid ni dia memerlukan kefahaman. Selagi hampa tak faham, hampa kena fahamkan juga qawaid. Dan okay, Kak Jay bagi tahu kalau untuk bahasa Arab ni, hampa kena tahu cara untuk i'rabkan dia. Okay, first hampa kena tahu apa itu mansub, marfu', majrur, majzum. Okay, hampa kena kuasai marfu' dengan mansub ni. Kira kalau marfu' alamat dia apa? Dhammah ke, alif ke, hampa kena mahirkan diri hampa dengan marfu' dan mansub juga dulu. Kira hampa mahirkan dengan alamat i'rab, so nanti kan hampa akan boleh kelaskan. Okay, kalau contoh qawaid ni dia masuk dalam bab mansubat ke ataupun marfu'at. Itu apabila kami las tu kan macam gabungkan. Okay, kalau tu 3 kata 5, hampa kena di belakang tu hampa akan ada uslub kan. Okay, hampa campurkan yang tu jadi satu bahagian. Kalau mafa'al ni maf'ul ada 5 kan. Okay, hampa try letakkan dalam satu bahagian. Maf'ul ni, mafa'al ni. Maf'ul mutlak, maf'ul li ma'ah, maf'ul li ajli. Okay, bila hampa letakkan dalam satu nota, okay, hampa dapat nampak macam maf'ul ni macam ni. Apa alamat maf'ul ni? So hampa kena nampak kalau maf'ul ma'ah dia ada waw.
Wow, dia tu bukan bermaksud dan tapi bersama. Kalau untuk insyaad pula, kalau ni boleh try insyaad magic. Ustazah Sniza bisa share kat kami tahun lepas untuk buka dimah dengan khotimah. Ada ayat dia kita boleh guna. So macam mana nak mahir lagi, kita cari penanda wacana. Kita try untuk bina karangan yang ada dalil. Sebab kita belajar banyak dalil kan, hadis, tak kisah jenis peribahasa. Okay, kita try masuk ke dalam insyaad. Susah betul-betul macam BN juga. Ada ayat fakta, ayat huraian, ada contoh. Lepas tu kita buat wahulah stabil qaul. Kita buat kesimpulan kecil untuk tiap perenggan. Okey, kalau Asma pula macam mana Asma? Hello Asma? Asma ada tak? Okey, Asma tak dengar. Tak apalah. So, okey dah. Okay. Kalau saya kawaid ni saya tak minat sangat. Cikgu. Okey. Kalau ada tak? Okey, cikgu ada. Okey, so boleh sambung kalau dengar. Kalau jenis kawaid ni saya dulu tak suka sangat. Lepas tu sejak Ustazah Hasniza dia suka pasang YouTube lagu kawaid macam memudahkan saya dan saya akan lagi suka. Ada channel apa tu saya tak ingat sangat tapi dekat YouTube ada cara lagu kawaid tu. Tapi ada setengah tajuk lah. Lepas tu saya jenis suka kalau kawaid ni saya akan fahamkan satu tajuk tu. Kalau saya tak faham saya akan tanya kawan saya lah. Kalau macam karangan pula saya guna juga karangan yang Ustazah Hasniza bagi tu, karangan magic tu. Dan tu saya juga suka baca karangan-karangan bahasa Arab. Lepas tu saya akan tambah vocab saya dan saya akan kebanyakannya Ustazah kata kena bubuh apa nama dia? Macam peribahasa apa semua tu kan. Sebab itu akan tambahkan markah kita lagi lah. Okey. Okey, so soalan Hakimi tadi tu soalan last. Jadi sebelum kita tak ada pukul 12 ni, jadi ada kata-kata terakhir tak? Kita mulakan dengan Asma dululah. Ala-ala Asma dah cakap, lepas tu baru Najihah. Ada tips tak untuk adik-adik? Kata-kata saya. Share tips lah sikit ke untuk nasihat lah untuk adik-adik tingkatan 5 yang akan dapat hadap peperiksaan bulan 3 tahun depan. Tips saya, bagi saya kan ada lagi dalam 8 bulan macam tu kan. Kalau boleh korang struggle lah daripada sekarang. Dan apa yang korang tak faham bab form 4, korang kena fahamkan form 4 tu dulu. Lepas tu baru perlahan-lahan fahamkan form 5 punya. Kalau boleh habiskan bab form 4 tu untuk kita fahamkan. Dan apa yang mana yang subjek dini tu cuba untuk hafal perlahan-lahan daripada sekarang lah. Lepas tu kalau boleh mintalah doa daripada orang sekeliling kita. Macam mak ayah kita, family kita, sebab tak semestinya sebab kejayaan kita tu daripada diri kita sendiri. Mungkin daripada doa orang sekeliling kita. Lepas tu kalau boleh join lah mana-mana Telegram ke apa ke yang boleh kita dapat satu subjek tu. Macam boleh kita faham satu subjek tu. Join lah mana-mana quiz ke. Okey. Jadi seterusnya Najihah, apa kata-kata terakhir untuk adik awak, nasihat? Okey, kata-kata terakhir kami. Okey, nak cakap jangan pernah putus asa untuk belajar. Sebab selagi kita ada peluang macam apa kan, peperiksaan tahun depan ada baki beberapa bulan lagi, bulan 3. Jangan lepaskan peluang untuk hampa capai apa yang hampa target untuk SPM.
sebab kami macam kami suka tengok kisah kehidupan orang, pengalaman kawan-kawan kami sendiri. Ada kawan kami tu masa form 1 di kelas art. Tapi dia try buat sungguh-sungguh masa form tu dia naik kelas K. Dan masa form 3 dia naik kelas B dan PT3 dia dapat 5A. Tu antara macam kami nampak macam bila dia nak, kita nak usaha sesuatu, kita usaha sungguh-sungguh, insyaAllah membuahkan hasil. So antara kawan kami lagi macam ada seorang ni kan, masa PT3 dia dapat 3A je. Okay, so macam dia dapat 3A, lepas tu masa macam SPM tadi kan, saya tengok dia, harap dia dapat 5A kan, macam rata-rata macam 5A dia boleh capai kan, macam kami tak target atas sangat lah kan. Tapi tengok dia menghasilkan macam satu kejayaan lah bila dia dapat 7A. Kiranya dulu masa form 3, dia dapat 3A di kelas K je. Tapi bila dia SPM tu dia dapat 7A, macam satu kejayaan lah. Macam kami tengok pun kami tumpang gembira. Sebab bila mana kita nak, kita usaha, insyaAllah ada cara kita boleh capai satu benda tu. Sebab kita bukannya kita dilahir-lahirkan kita terus jadi macam lahir-lahir tu kita terus jadi pandai, tak. Selagi kita ada usaha, kita ada peluang, kita rebut. Supaya nanti time kita dapat SPM, kita tak menyesal. Ingat satu benda, macam kan bagi tahu, jangan kita menyesal di kemudian hari. Selagi kita ada masa, kita manfaatkan betul-betul. Okay. Lepas tu, cari kawan-kawan orang sekeliling yang mana boleh support kita. Maksudnya macam, kalau kita contoh kita rasa kita biasa-biasa je, tapi kita boleh cari bimbingan, kita try cari kat mana kita boleh dapatkan sesuatu untuk kita capai kejayaan tu. Okay, terima kasih Najiha share ni tips dia, dan Asma pun dah share tips dia. Tips untuk berjaya ni kita kena selalu doa dan minta doa orang-orang sekeliling kita. Jadi saya harap awak perkongsian kita selama sejam ni awak dapat sikit sebanyak maklumat. Terima kasih dekat Najiha sudi join kita punya sesi hari ni. Asma pun dah keluar, mungkin internet dia slow. Terima kasih juga. Yang awak-awak ni pun terima kasih juga sudi join program hari ni. Saya harap sangat awak dapat input sikit. Dan macam tadi saya cakap, siapa yang berjaya salin nota, tangkap gambar hantar kat saya sebelum malam. Dan yang terbaik, 5 yang terbaik saya akan bagi hadiah misteri. Jadi terima kasih, sesi hari ni kita tamatkan dengan tasbih kafarah wa suratul as. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Terima kasih juga Solihin. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Kak Jia, terima kasih Kak Asma. Terima kasih cikgu. Terima kasih Kak Jia. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih juga join. Okay, bye. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih juga join. Terima kasih Kak Najiha share benda yang manfaat. Okay, sama-sama. Cikgu. Ya, kenapa Zainuddin? Cikgu ada tak nombornya apa tu yang SPM tadi tu? Apa Najiha nama dia? Ada, nanti saya share dalam grup ya. Saya rasa semangat lah ni. Oh, bagus. Teruskan semangat. Bermanfaat lah kiranya. Bagus. Okay, terima kasih semua. Stop recording, okay. Stop recording. Stop recording.